استغفر الله جميل حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحبي هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi mengizinkan untuk sama-sama kita bertemu, berada di dalam satu majlis muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'a Hilyatul al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyaikhihi wa masyayikhina fid darin amin. Baik. Hari ini kita pada majlis yang ke-99. Dah 99 kali dah pertemuan kita. InsyaAllah kita hari ini pada bab ma yaquluhu zairul qubur. Bab apa yang perlu diucapkan oleh orang yang menziarahi kubur. Dalam bab ni Imam Nawawi mendatangkan sebanyak 6 buah hadis untuk menguatkan ataupun hujah apa yang perlu dibaca, apa yang perlu diucapkan oleh orang yang datang menziarahi kubur. Baik, kita tengok hadis tersebut. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhruju min akhir al-lail ila al-baqi' fayaqul assalamu alaikum dar qaumi Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullama kana lailatuha. Ini setiap kali, adapun setiap kali giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yakhruju min akhir al-lail ila al-baqi'. Setiap kali malam giliran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di penghujung malam. Jadi sebelum waktu subuh, akhir lail, sebelum waktu subuh,
baginda Nabi SAW akan keluar menuju ke perkuburan Baqi' untuk menziarahi mereka, iaitu mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Fayaqul, dan baginda akan mengucapkan setiap kali nak masuk perkuburan Baqi' tersebut, baginda akan mengucapkan Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun qadan muajjalun. Assalamualaikum, yakni salam sejahtera ke atas kalian wahai penghuni kaum mukminin, yakni wahai kaum yang beriman. Wa ataakum ma tu'adun, yakni telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan, yakni apa yang telah dijanjikan daripada ganjaran pahala, sama ada ganjaran pahala ataupun awil iqab, ataupun balasan yang sebaliknya. Tapi apa yang dijanjikan kepada orang yang dikebumikan di Baqi' tersebut, semuanya yang baik-baik sahajalah kan. Qadan muajjalun, ini kemudian hari tersebut kamu akan di kemudian hari kamu akan menundakannya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya insyaallah dengan kehendak Allah kami akan menyusuli kalian. Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Kemudian Nabi mendoakan keampunan buat seluruh ahli Baqi' al-Gharqad. Seperti mana kita maklum, Baqi' al-Gharqad ni adalah satu perkuburan, satu tanah yang luas, dan dinamakan al-Gharqad sebabkan pada waktu tersebut, pada waktu mula-mula tanah perkuburan tersebut, tanah yang luas tersebut dipenuhi dengan pohon ataupun pokok-pokok Gharqad tersebut, pokok-pokok Gharqad tersebut. Sebab tu dinisbahkan Baqi' al-Gharqad. Dan Nabi mendoakan keampunan buat seluruh mereka yang dikebumikan di situ. Dan seperti mana yang kita maklum, doa baginda Nabi SAW ni adalah sangat mustajab. Yang ke semua ahli kuburan Baqi' tersebut diampuni dosa-dosa mereka. Baik, siapa yang sedikit selingan, siapakah yang mula-mula dikebumikan di situ? Iaitu sahabat yang bernama Sayyidina Uthman ibn Maz'un radhiyallahu taala anhu. Beliaulah orang yang pertama sekali di kalangan orang muslimin ataupun di kalangan orang muhajirin yang dikebumikan di Baqi' al-Gharqad tersebut, iaitu pada tahun ke-3 Hijriah, iaitu orang yang pertama di kalangan sahabat yang meninggal di Madinah, iaitu Sayyidina Uthman ibn Maz'un radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian qala wa rawayna fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha aidan annaha qalat kaifa aqul ya Rasulullah ta'ni fi ziyaratil qubur qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha aidan juga annaha qalat. Hadis ni ada kisah dia. Ada panjang sikit dia punya kisah dia. Cuma Imam Nawawi meringkaskan sebagai syahid untuk mendatangkan hujah bahawasanya apakah ucapan yang perlu diucapkan kepada orang yang datang ke menziarahi kubur. Kisahnya kita secara ringkas. Kisahnya pada waktu malam tersebut, baginda Nabi SAW berada sedang tidur bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi SAW berada dalam keadaan tidak tetap tidur dia. Dan Sayyidatina Aisyah pada waktu tersebut perasan baginda Nabi SAW tidak tenteram. Kemudian tiba-tiba baginda Nabi SAW bangun secara perlahan-lahan
membuka pintu secara perlahan-lahan dan kemudian keluar. Kemudian baginda Sayyidatina Aisyah pun mengikuti nak tengok apakah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Pada waktu tersebut sangat gelap, pada malam, pada waktu malam, ini sebelum di penghujung malam, ini sebelum waktu subuh. Kemudian apabila baginda Nabi SAW keluar, Sayyidatina Aisyah melihat baginda Nabi sedang menuju ke kuburan Baqi'. Dan Sayyidatina Aisyah pun ikutlah secara perlahan-lahan. Kemudian sehinggalah pada sampai tersebut Sayyidatina Aisyah melihat baginda Nabi SAW duduk ataupun berdiri lama dan mendoakan kepada ahli Baqi' al-Gharqad tersebut. Kemudian baginda Nabi SAW nak pulang. Kemudian Sayyidatina Aisyah yang berada di belakang tersebut terus berlari supaya tidak diketahui oleh baginda Nabi SAW. Sebab dia tak naklah baginda Nabi tahu dia berada di situ. Asalnya Sayyidatina Aisyah nak siasat ke manakah baginda Nabi SAW nak pergi. Kemudian apabila dah sampai masuk ke dalam rumah, dalam keadaan berlari lah Sayyidatina Aisyah berlari tersebut. Kemudian baginda Nabi masuk. Kemudian baginda Nabi SAW pun perasan tengok Sayyidatina Aisyah dalam keadaan tercungap-cungap. Sedangkan dia tak nak lah baginda Nabi SAW tahu dia ikut baginda Nabi sebut. Kemudian baginda Nabi tanya, kenapa kamu wahai Sayyidatina Aisyah? Kemudian dia ceritalah dia ikut sekian-sekian. Kemudian sampailah pada syahid tersebut, yakni baginda Nabi SAW mengatakan bahawa pada waktu tersebut malaikat Jibril alaihissalam datang memerintahkan kepada dia untuk menyampaikan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda pergi menziarahi ahli kuburan Baqi' al-Gharqad tersebut. Sebab itulah baginda Nabi SAW dalam keadaan tak tenteram. Sebab kebiasaan baginda Nabi SAW apabila tiba wahyu, baginda akan rasa tersangat berat, tersangat tidak tenteram. Kemudian sampailah pada tersebut hadis ini, ini masyahid hadis ini, iaitu qalat kaifa aqulu ya Rasulullah. Yang maksudnya bagaimanakah saya nak ucapkan. Ta'ni ini daripada syarah hadis, syarah, ini pensyarah, orang yang mensyarahkan, perawi yang mensyarahkan hadis tersebut. Ini fi ziyaratil kubur. Apa yang perlu saya ucapkan ketika mana nak menziarahi kubur? Itu maksud pertanyaan daripada Sayyidatina Aisyah tersebut. Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, quli, ucapkanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Itu kita dengan memberi salam seperti kepada ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati al-mustaqdimina minkum, yakni orang yang telah mendahului di kalangan kamu, yakni orang yang telah meninggal dunia. Wa minna wal mustakhirin, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati di kalangan kami dan juga orang yang akan mengikuti kalian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami akan menyusuli kalian, di alam barzakh kelak, insyaallah. Itu doa baginda Nabi SAW, ataupun tertib ucapan apa yang perlu diucapkan, iaitu dengan memberi salam, kemudian mendoakan, dan kemudian mengucapkan wa inna insyaallah bikum lahiqun. Baik, hadis yang berikutnya, qala wa rawayna min asanid as-sahihah fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja ila al-maqbarah faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Riwayat dengan sanad-sanad yang sahih
daripada Sunan Abi Daud dan juga An-Nasa'i dan juga Sunan Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah, keluar menuju ke perkuburan. Tak disebutkan di sini perkuburan mana, tapi yang masyhurnya di situ adalah perkuburan Baqi' lah. Kemungkinan juga perkuburan yang lain ataupun di luar Madinah dan sebagainya. Faqala assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Nabi memberi salam kepada penghuni di kalangan orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusuli kalian. Dalam hadis ni tak disebutkan Nabi tak mendoakan, cuma dikuatkan oleh dengan riwayat yang lain, iaitu Nabi mendoakan kepada penghuni kubur tersebut. Qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil Madinah fa aqbala alaihim biwajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Sunan At-Tirmidzi daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yani Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil Madinah. Pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati, yani melalui satu perkuburan. Mungkin baginda Nabi nak pergi ke satu tempat, Nabi melalui satu perkuburan tersebut. Fa aqbala alaihim biwajhihi, dan suatu melalui kuburan tersebut Nabi memalingkan, menghadapkan wajah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ke arah perkuburan tersebut. Itu adab. Apa yang kita boleh ambil pengajaran di sini, iaitu adab. Seolah-olah seperti mana kita memberi salam kepada orang yang hidup. Orang yang hidup, kita adab dia, kita kena bagi salam dengan menghadapkan wajah kita ke arah mereka. Begitu juga dengan apabila kita memberi salam kepada penghuni kubur, iaitu dengan kita memalingkan muka ke arah kuburan tersebut. Faqala assalamualaikum ya ahlal qubur. Itu Nabi memberi salam kepada penghuni kubur tersebut. Yaghfirullahu lana wa lakum. Jadi mudah-mudahan Allah Taala mengampuni kami yang masih hidup, walakum, dan juga yang kalian yang telah mendahului kami. Antum salafuna, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu bil asar, dan kami juga akan mengikuti kalian. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang statusnya hasan. Semuanya sama, iaitu baginda Nabi memberi salam dan mendoakan kepada penghuni kubur. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahih Muslim an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum assalamu alaikum ahla ad-diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nawawi meriwayatkan daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada mereka, yakni para sahabat, apabila kharaju ila al-maqabir, apabila keluar nak menziarahi kubur, apabila keluar iaitu ketika nak masuk ke kuburan tersebut, ay yaqula qailuhum, iaitu dengan mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini kami memohon kepada Allah, lana wa lakum, kepada kami dan juga kepada kalian, al-afiyah, keafiatan. Afiyah di sini keafiatan daripada azab, daripada balasan buruk di dunia wal akhirah, iaitu bagi orang yang hidup, Nabi mendoakan as'alullah lana al-afiyah, yakni
mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keafiatan, keselamatan daripada iqab, daripada balasan ketika di dunia, dan juga bagi orang yang telah meninggal dunia daripada balasan yang tidak elok di akhirat kelak. Itu maksud as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Dan ini mudah-mudahan kami mohon pada Allah untuk kami dan juga kalian keafiatan di dunia dan juga di akhirat daripada balasan tidak baik. Wa rawainahu fi kitab an-Nasa'i wa Ibn Majah hakadha wa zada ba'da qawlihi lahiqun antum lana faradun wa nahnu lakum tab'un. Dan Imam Nawawi telah meriwayatkan matan tersebut yang diriwayatkan seperti mana dalam Sahih Muslim. Sama juga matannya dalam kitab An-Nasa'i dan juga kitab Sunan Ibn Majah seperti itu. Kemudian ada tambahan sikit, tambahan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Imam Sunan An-Nasa'i ada tambahan iaitu lahiqun antum lana, yakni selepas mana lahiqun tersebut dalam kitab Sunan An-Nasa'i tak disebutkan as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Cuma disebut antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un. Antum lana faratun, ini kalian faratun. Faratun ni maksudnya orang yang mendahului untuk membuat persiapan. Itu maksud asal faratun. Itu mendahului sesuatu kaum untuk menyiapkan, untuk menyediakan tempat ataupun nak meninjau tempat tersebut. Itu maksud faratun. Wa nahnu lakum tab'un, dan kami akan mendahului ataupun tab'un, akan mengikuti kalian. Itu jelas. Semuanya sama, lebih kurang sama. Itu kalian akan mendahului kami, kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Itu maksudnya. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ni, qala wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam atal Baqi' faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin antum lana faratun wa inna bikum lahiqun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendatangi Baqi', baginda akan mengucapkan assalamualaikum dar qaumul mu'minin. Itu Nabi memberi salam. Antum lana faratun, kalian telah mendahului kami. Wa inna bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami akan mengikuti kalian, menyusuli kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, janganlah engkau haramkan kami daripada pahala-pahala mereka yang telah mendahului kami. Wala tudillana ba'dahum, dan janganlah engkau menyesatkan kami selepas mana selepas mereka. Ba'dahum. Baik, apa yang kita dapat faham, setiap riwayat ada perbezaan dia, ada lafaz yang berbeza. Itu menunjukkan bahawasanya tidak ada masalah untuk kita memberi salam ataupun nak apa-apa juga ucapan, apa-apa juga ucapan doa yang baik boleh diucapkan sewaktu menziarahi kubur. Tapi yang afdalnya dengan kita mencontohi, mengikuti apa yang baginda Nabi SAW ucapkan. Daripada hadis tersebut menunjukkan bahawasanya istihbab ziaratul kubur, menunjukkan bahawasanya galakan, anjuran untuk kita sentiasa menziarahi kubur. Tak kira lah waktu bila pun, sangat dianjurkan, dan juga mendoakan tarahum, dan juga mendoa kerahmatan kepada mereka yang dikebumikan di kuburan tersebut. Baik, wa yustahabbu liz-za'ir al-iktsar min qira'atil Quran wa dzikr, dan digalakkan bagi mereka yang menziarahi kubur al-iktsar min qira'atil Quran, untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, wa dzikr, dan juga berzikir, wa du'a li ahli tilkal maqbarah wa sa'iril mauta wal muslimin wa ajma'in, dan juga mendoakan keampunan, kerahmatan
dan sebagainya kepada mereka yang dikebumikan di situ, dan juga wasairil mauta, dan juga sekalian orang yang telah meninggal dunia di kalangan orang muslimin secara keseluruhannya. Itu yang dituntut bagi kita yang menziarahi kubur. Wa yustahabul iksar min az-ziyarah, dan digalakkan untuk memperbanyakkan ziarah, yang ziarah kubur. Bukan hanya pada waktu yang tertentu, seperti waktu perayaan, waktu hari raya Aidilfitri dan sebagainya. Itu adat kita, adat orang Melayu kita. Yang afdalnya pada waktu-waktu bila pun, tak ada masalah. Itu sangat dituntut untuk kita memperbanyakkan ziarah kubur. Sebab kata para ulama, ziarah kubur ni adalah dawak yang paling hebat, yang sangat mujarab untuk hati yang keras. Sebab dengan menziarahi kubur tersebut, kita dengan secara automatiknya akan mengingati kita pada kematian. Itu akan melembutkan kita, melembutkan hati yang keras. Iaitu ziarah tersebut mestilah berserta dengan tafakkur. Maka dengan tersebutlah dia akan mengingatkan kita akan kematian dan juga hari akhirat. Wa ayyuksiral wuquf 'inda quburi ahli al-khair wal fadl, dan memperbanyakkan wukuf, yakni sentiasa menziarahi kubur orang yang ahli al-khair wal fadl, yakni orang yang baik-baik, yang orang soleh. Itu digalakkan untuk kita sentiasa menziarahi mereka. Sebab orang yang telah meninggal dunia ni tahu orang yang datang ziarah dia. Baik. Itu secara sepintas lalu berkenaan dengan apa yang perlu diucapkan ketika mana menziarahi kubur. Dan saya yakin semua kita dah maklum, setiap kali kita nak ziarah kubur, kita akan bagi salam dan mendoakan kepada penghuni kubur tersebut. Baik. Ada sikit lagi, cuma kita nak tengok masa cukup tak. Saya rasa cukup setakat itu untuk hari ini, sebab ada sedikit perbahasan yang agak panjang lah, agak panjang sikit berkenaan dengan bab nahyu zair man yarahu yabki jaza'an 'inda qabrin. Bab berkenaan dengan melarang orang yang menziarahi kubur untuk menangis terisak-isak, dan juga berkenaan dengan larangan untuk menziarahi tempat-tempat ataupun kubur orang yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masa dah tak mengizinkan, saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik itu disebabkan kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan bertemu pada majlis yang akan datang, InsyaAllah pada esok hari pada waktu yang sama, InsyaAllah. Dan kita akhiri dengan selawat pada baginda Nabi SAW, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa mengikuti majlis kita pada hari ini.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memudahkan urusan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.